Okey, pada hari ini kita nak tunjukkan bagaimana kita membuat kompos dengan menggunakan sisa-sisa daripada sayur-sayuran ataupun buah-buahan yang kita biasanya buang dalam tong sampah. So kita simpan dan kita akan gunakan untuk membuat kompos. So yang pertama sekali ialah tong kompos ini. Ini adalah tong sampah sebenarnya yang kita boleh beli di mana-mana. Tapi hanya bezanya ialah saya telah membuat beberapa lubang di bahagian bawahnya. Untuk lubang-lubang ini ialah untuk kalau kita ada banyak air dalam tong ini, air ini akan keluar. Jangan banyak sangat air dalam mesin kompos ini. So apabila kita letak sini, kita perlukan 4 bahan, iaitu bahan-bahan hijau, yang kedua ialah bahan-bahan perang, yang ketiga ialah air, dan yang keempat adalah udara. Ini adalah 4 bahan yang diperlukan untuk membuat kompos. Yang pertama sekali ialah kita ambil sisa-sisa makanan yang kita ambil daripada dapur kita. Ini adalah apa yang telah disimpan semalam, iaitu daun, ada kulit bawang, ada limau, ada pelbagai sayur-sayuran dan juga buah-buahan yang kita buang biasanya. Sekarang ni saya masukkan ke dalam satu tempat yang mana kita hancurkan sedikit. Inilah kita punya penghancur kita, supaya kita tidak mahu bahan-bahan itu besar. Kalau bahan-bahan ini besar, dia akan mengambil masa yang lebih lama untuk menjadi kompos. So kita dia punya resepinya ialah satu bahagian sisa makanan, iaitu sisa hijau, dan kita kena letakkan 2 atau 3 bahagian perang. Yang perang itu adalah seperti kertas. Kalau kita ada shredding machine, kita boleh shred paper-paper ataupun kertas-kertas yang kita biasanya kita buang saja. Kita boleh shredkan dia, basahkan dia sedikit, dan kita boleh masukkan bersama dengan kompos. Di samping itu kita juga ada cardboard yang kita beli barang. Kita jangan buang cardboard itu. Cardboard itu kita boleh hancurkan kecil-kecil dan kita masukkan dalam kompos machine. Di samping itu kita juga boleh menggunakan serpihan-serpihan kayu ataupun daun yang kita daripada ladang taman kita ni, kita boleh gunakan sebagai bahagian perang. Warna dia pun perang. Kita boleh gunakan ini juga. So hari ni saya nak tunjuk simple bahagian. Yang pertama sekali ialah satu bahagian sisa makanan dan dua bahagian paper ataupun kertas ataupun bahagian sisa perang. So kita boleh masukkan semuanya. Kalau kita nak gaul pun tak apa. Dia ada air dalam tu, dan kita boleh masukkan ke dalam kompos machine kita. Kompos machine kita, dan selepas itu kita just pastikan seperti mana yang saya kata, kita ada sisa hijau, sisa perang, air dan juga udara. Air jangan banyak sangat air. Kalau banyak sangat air, sisa-sisa ini semua tenggelam dalam air, maka bakteria-bakteria itu akan mati. Tapi sebab tu kita ada lubang yang kita letakkan di bahagian bawah itu, supaya kalau banyak sangat air dia akan keluar. Lepas tu kita tutup. Tutup, dan kita akan sentiasa menambah. Setiap hari kita tambah sisa hijau kita dan juga sisa perang kita. Sampailah kepada tahap kita jangan penuh sangat, tapi kita lebih kurang 3 suku. Dan kita dah sampai 3 suku, kita berhenti, jangan tambah dah. Sebab kita kena ada udara. Kita kena ada udara di dalam mesin kompos ini, dalam tong sampah ini, tong kompos ini. 2-3 hari selepas itu kita perlu goncangkan dia. Kita boleh ambil senduk ataupun kita boleh just baringkan dia, dan kita boleh pusingkan dia supaya sisa-sisa itu akan bercampur dan kita memberi balik udara kepada sisa kita. Dan kita letak balik.
So kita boleh simpan. Kalau sisa begini, dia akan mengambil masa lebih kurang 3 bulan untuk menjadi kompos. Pada awal-awalnya, apabila kita memegang kompos mesin kita ni, selepas dah banyak sikit, kita akan rasa panas. Panas itu merupakan proses kompos yang sedang berjalan. Kalau dia sejuk, maka dia tidak akan jadi kompos. Dan satu lagi, apabila kita buka untuk tambah sisa lagi, dia tidak akan ada bau. Kita tidak ada bau. Sebab kalau kompos yang berjaya, dia tidak akan berbau. Kalau kita letak terlalu banyak bahan-bahan hijau, iaitu sisa-sisa makanan dan sisa-sisa buah-buahan dan sayuran, kalau banyak sangat, dia akan berbau. Kalau banyak sangat berbau, kalau banyak sangat sisa-sisa perang seperti kertas dan sebagainya, itu juga tak akan jadi kompos. Dia tak bau, tetapi dia tak panas dan dia tak akan jadi kompos. So balance dia ialah satu bahagian sisa hijau dan 2 bahagian sisa perang. Dan sisa perang ini seperti mana saya kata, daun-daun hijau, daun-daun hijau masih bahagian hijau, tapi bila dia kering seperti sini, daun kering ini merupakan juga sisa-sisa perang yang boleh digunakan ke dalam kompos mesin kita. So kalau kita letak bahan-bahan sisa yang besar-besar, dia akan mengambil masa yang lama untuk menjadi kompos. Apabila kita pecah-pecahkan dia, kecil-kecilkan dia dalam kita punya shredding machine sini, dia ada kecil-kecil, proses untuk menjadi kompos akan menjadi lebih cepat. So saya harap taklimat bagaimana nak buat kompos sendiri di rumah dapat anda cuba, dan harap kompos akan berjaya digunakan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.